Pada zaman yang serba canggih dan semua di hujung jari, kes pembunuhan di Malaysia bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan dan amat membimbangkan masyarakat. Terutama dalam kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak lebih cenderung untuk mudah terpedaya dengan keadaan sekeliling. Tidak dinafikan, media masa juga memainkan peranan penting dalam kes pembunuhan di Malaysia. Bukan itu sahaja, keselamatan masyarakat juga semakin teruk. Kes yang pertama adalah kes Nur Surya Ismail 19 tahun di Kampung Lubuk Batu, Kuala Telemong di Hulu Terengganu. Kronologi pembunuhan kejam, remaja ditetak, dikelar dan putus tangan. Saya akan mengambil kisah seorang kanak-kanak perempuan yang dibunuh kejam dan sehingga kini kesnya belum selesai. 11 tahun berlalu selepas pembunuhan kejam Nurin Jazlin. Didakwa bahawa pembunuh Nurin Jazlin tidak dapat dikesan sehingga sekarang. Dan didakwa pembunuh Nurin Jazlin adalah penghidap pedofilia yang masih bebas di luar sana. Mengimbas kembali kes pembunuhan kejam Nurin Jazlin Jazimin yang berlaku lebih 13 tahun lalu. Budak berusia 8 tahun ini dilaporkan hilang pada 20 Ogos 2007 sehinggalah pihak polis menjumpai mayat kanak-kanak perempuan dalam beg pakaian yang ditinggalkan di tepi kedai dekat Petaling Jaya. Nurin biasanya keluar bersama kakaknya ke pasar malam yang terletak di Wangsa Maju. Namun, pada malam hilangnya Nurin, dia dibenarkan ibunya untuk keluar ke pasar malam tanpa ditemani kerana pasar tersebut sangat dekat dengan flat mereka. Apabila Nurin tidak pulang-pulang ke rumah, ibunya mencari Nurin hingga ke setapak. Setelah seminggu kehilangan Nurin, polis mendedahkan sebuah maklumat dari sepupu Nurin yang tinggal berdekatan rumah mereka. Katanya, pada malam 20 Ogos, terlihat seorang lelaki dipercayai berusia awal 20-an berdiri di luar van putih, menarik Nurin masuk ke dalam van. Nurin dilihat meronta melepaskan diri, namun diseret ke dalam van tersebut. Misteri kehilangan Nurin akhirnya terjawab apabila mayatnya yang disimpan dalam sebuah beg dalam keadaan tidak berbaju dipercayai mangsa deraan seks. Ditemui oleh pemilik lot kedai di Jalan PJS 1, Taman Petaling Utama, Petaling Jaya pada 17 September 2007. Dan setelah ujian DNA dijalankan, ia mengesahkan mayat tersebut adalah mayat Nurin Jazlin. Walaupun terdapat rakaman CCTV yang menunjukkan suspek menaiki motosikal dan meletakkan beg tersebut di tempat kejadian, namun pihak polis masih gagal untuk mengesan suspek. Mangsa dibunuh dalam masa 24 jam sebelum mayatnya ditemui dalam beg yang ditinggalkan di tangga premis perniagaan 3 tingkat di kawasan itu. Apa yang menyedihkan, fisikal kanak-kanak itu yang ditemui mati di dalam keadaan kurus kering, selain dengan pelbagai kesan lebam pada badannya, menyebabkan ibu bapa Nurin Jazlin tidak mengenalinya semasa membuat pengecaman mangsa pada pertama kali. Dan mereka sekeluarga enggan mengakui mayat itu mayat anaknya, sehinggalah ujian DNA mengesahkan mayat tersebut merupakan Nurin yang telah dibunuh. Betapa kejamnya apabila bedah siasat mendapati pembunuh telah memasukkan timun dan terung ke dalam kemaluan kanak-kanak itu, menyebabkan rektumnya pecah hingga dijangkiti bakteria, dan ini adalah antara faktor yang menyumbang kepada kematiannya. Ramai individu menawarkan ganjaran kepada sesiapa yang boleh memberi maklumat sehingga tertangkapnya pembunuh Nurin. Tragedi ini pernah menggemparkan satu Malaysia. Tragedi melibatkan pembunuhan kejam seorang kanak-kanak, Nurin Jazlin Jazimin 8
bermula selepas dia dilaporkan hilang ketika keluar ke pasar malam berhampiran rumahnya di Seksyen 1 Wangsa Maju. Pelbagai usaha dilakukan melalui media dan orang ramai termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi mengesan murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan SK Desa Setapak Kuala Lumpur itu. Pada pagi 17 September 2007, sebuah beg sukan yang ditinggalkan di hadapan sebuah rumah kedai di PJS 1/48 Petaling Jaya ditemui oleh pemilik kedai. Beg itu mengandungi badan kanak-kanak tanpa seurat benang dan dikeluarkan dalam keadaan tidak berbaju. Mayat kanak-kanak yang tidak dikenali itu yang disumbat dalam beg berkenaan. Kesan pembunuhan di negara Malaysia akan menjatuhkan imej negara, keluarga pembunuh akan dipandang serong oleh masyarakat, keselamatan masyarakat tidak terjamin. Punca-punca kes pembunuhan di negara Malaysia yang pertama, kurangnya didikan agama, terlibat dalam pergaulan bebas seperti positif dadah, arak dan sebagainya. Terlampau menginginkan kekayaan sehingga sanggup membunuh dan memperdagangkan organ manusia. Ibu bapa haruslah tidak lalai untuk sentiasa mengawasi pergerakan anak-anak. Pada zaman sekarang, macam-macam kes pembunuhan boleh berlaku. Jadi, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dalam membanteras kes pembunuhan dalam negara Malaysia ini. Ibu bapa adalah insan yang perlu memainkan peranan yang paling utama untuk sentiasa mengawasi pergerakan anak-anak mereka. Mereka turut perlu mengawasi apa-apa sahaja aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Selain daripada itu, ibu bapa juga turut perlu memberikan didikan agama yang cukup serta menjadi contoh yang baik kepada anak-anak mereka sejak daripada mereka kecil lagi. Selain daripada itu, pihak kerajaan merupakan tonggak utama dalam usaha membanteras masalah kes pembunuhan yang kian meruncing di dalam negara ini. Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada dan turut menegaskan dan memperketatkan peraturan-peraturan tersebut. Perdana Menteri turut menggalakkan pihak polis untuk meningkatkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di kawasan berisiko tinggi juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengawal dan juga menyengkang kes pembunuhan yang sering berlaku di dalam negara kita. Tidak lupa juga kepada orang awam supaya turut memberikan kerjasama yang padu dalam semua masalah yang dihadapi dalam negara tercinta kita ini.